Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjat puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan dan perlindungan Allah daripada kejahatan diri kita, dan kita mohon bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita memahami ayat-ayatnya sebagai tazkirah, sebagai peringatan yang bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Insya-Allah taala kita akan lihat kepada surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah mula daripada ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menceritakan dua golongan manusia yang akan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari yauma tu'raduna, pada hari kamu semua akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihadapkan untuk apa? Untuk menerima balasan, untuk perhitungan, dihadapkan untuk dijalankan perhitungan di padang mahsyar, dijalankan hisab. Itu perhitungan amal. Semua amalan kita akan dihitung pada hari itu. La takhfa minkum khafiyah, maka tak ada satu pun yang tersembunyi daripada kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara yang kamu sembunyikan. Tak ada. Seorang itu jasmani dia tak boleh bersembunyi secara lahir ataupun secara batin, ataupun dalam dia tak boleh sembunyikan apa yang di dalam hatinya dan di luar. Semuanya tak dapat tersembunyi daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan dihisab pada hari itu. Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang balasan keputusan setelah keluar keputusan pada hari itu. Semua kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni kita takut sekali tuan-tuan. Kita beramal dan kita hidup di dunia ni belum tahu lagi apakah keputusannya. Jadi pada hari itu bila dah dihitung barulah diberikan keputusannya. Golongan yang pertama yang dapat keputusan yang baik, fa amma man utiya kitabahu biyaminih, maka orang yang diberikan yang menerima kitabnya dengan tangan kanannya, fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Sukanya dia, saking sukanya dia berkata kepada orang-orang yang di sisinya, tak tahulah siapa di sisinya, ha nah ini macam gitulah, ha umqra'u kitabiyah, ini kitab aku, baca kitab aku. Kenapa tuan-tuan? Di dunia aja kita lihat orang kalau gembira dapat keputusan. Biasalah kalau kita pergi hari-hari keputusan keluar,
Contoh kalau di sini GCE ataupun SPM keluar, satu orang ni dia dapat 10A lah. Contoh diumumkan 10A. Dia ni atas ambil result slip. Dia ambil result slip. Dan dah cakap 10A, semua mata pelajaran dia dapat A. Tapi bila dia turun kerana gembira dia tunjuk orang. Padahal orang semua dah tahu kan. Orang dah tahu dia dapat 10A. Semua A lah, tak payah tengok lah. Kalau dia ambil 10 subjek, semuanya A. Tapi kerana dia gembira sangat kan, dia turun, biasanya dia akan tunjuk dengan mak bapak dia, dengan kawan-kawan dia, tengok-tengok, semua tengok. Memanglah semua A. Tadi kan dah di itu. Tapi kenapa dia buat gitu? Kerana gembira sangat. Jadi Allah SWT ceritakan tentang kegembiraan orang ni. Suka sangat dia bila dia dapat kitab dia, ditunjuk dengan orang. Tengok apa yang dalam kitab ini ditulis. Allahu Akbar. Kita tengok gembira betul. Kenapa dia ini sebab kenapa dia dapat kitab di tangan kanan dia. Di antara sebab Allah ungkapkan daripada perkataan dia, inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Sungguh aku yakin yang aku akan menghadapi hari perhitungan ini. Hari hitungan amalku ini. Jadi hidup dia ni di dunia di atas keyakinan, iman. Zon ini bukan sangka, dia yakin. Kalau dalam Quran kita jumpa zon, semuanya makna dia yakin. Jadi aku yakin aku akan berjumpa dengan hari perhitungan. Bila orang ni yakin, dia yakin dijumpa hari perhitungan, dia akan buat persiapan. Tak masuk akal orang yakin tapi dia tak buat persiapan. Biasanya orang yang tak buat persiapan ni, orang-orang kafir lah. Orang-orang kafir kalau tanya kenapa tak buat persiapan, aku tak yakin lah adanya hari perhitungan. Senang aja cakap. Ataupun dia tak percaya terus. Kalau dia tak percaya, dia tak buat apa-apa persiapan. Kenapa dia tak beramal? Kenapa dia tak? Pasal dia tak percaya. Sekarang ni masalah dia, orang yang percaya dia tak buat persiapan. Ini yang pelik, kata Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri cakap, kalau orang yang tak percaya tentang hari akhirat, dia tak buat persiapan. Sekarang ni macam mana pula orang yang percaya tapi dia tak buat persiapan? Mana yang lebih teruk? Kalau yang tak percaya dia tak buat persiapan, okeylah. Dia tak percaya, dia tak buat persiapan. Ni kalau orang yang percaya, dia yakin. Dia cakap dia yakin adanya hari perhitungan, adanya hari pembalasan, tapi dia tak buat persiapan juga, sama macam orang yang tadi tu. Jadi apa gunanya dia punya yakin tu? Apa guna dia punya iman dia? Jadi orang ni dia benar-benar yakin dia akan menghadapi hari perhitungan, dia buat persiapan. Hidup dia tu adalah berdasarkan keyakinan dia tentang hari hisab, yaumul hisab kita hari perhitungan tu dia takut dihitung. Bila orang ni takut dia dihitung, macam seorang itulah takut didenda point. Dia ada point, dia takut point dia turun atau dia takut. Dia akan berhati-hati. Kalau orang orang pemandu ni kadang dia ada point. Kalau dia beat traffic light, dia potong point dia berapa. Kalau dia buat traffic offence, berapa point. Jadi dia mandu dengan hati-hati. Pasal dia takut, pasal dia akan dikira berdasarkan poin dia. Begitu orang-orang ni dia di hidup dia atas dasar keyakinan dia tentang yaumul hisab, dia akan dihitung. Dia dah buat persiapan dulu. Perhisapan bukan persiapan. Dia dah hisap diri dia. Sebab itu Umar bin Khattab kata, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kamu di dunia lagi sebelum kamu dihitung di akhirat. Jadi para sahabat ni semua, diorang dah hitung dia. Dia dah buat perhitungan di dunia lagi. Berdasarkan keyakinan dia, nanti dia akan dihitung. Dia akan dihitung, dia dah hitung. Macam seorang ambil peperiksaan ke apa, dia jalani peperiksaan tu, dia dah hitung berapa poin, berapa ini, berapa. Sebelum nanti dia punya tester atau yang invigilator dia atau yang mark kertas tu hitung, dia dah hitung dulu. Dia dah buat perhitungan. Macam gitu. Jadi itu kata ulama, itu makna dia.
dia dah buat perhitungan dulu. Pasal dia yakin dia akan dihitung, dia dah buat dulu di dunia dia. Dia dah buat dulu dia punya perhitungan. Ini dosa aku tak boleh buat. Ini carry fine teruk lah kalau aku buat dosa ni. Dia punya denda teruk, dia punya balasan, dia punya azab teruk. Ini perkara yang baik. Ini aku buat ni banyak pointer ni. Point boleh dapat banyak pahala, ini banyak dosa. Jadi hidup dia berdasarkan kepada pahala dengan dosa. Pasal dia kalau cakap tentang yaumul hisab, dia berdasarkan pahala dan dosa. Kita akan dihitung pahala kita dan akan dihitung dosa kita. Jadi itu, inni zanantu anni mulaqin hisabi, aku yakin bahawa aku akan menghadapi hari hitungan amalku ini. Fahuwa, dan balasan dia kata Allah, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dengan itu dia dalam hidup yang radiyah, hidup yang puas. Nak cakap apa-apa, benda pun lah, dia punya limit dia puas. Kalau apa saja, makan ke, macam mana makan, puas hatilah. Macam mana tidur pun kadang orang puas hatilah. Semua puas. Itu kepuasan. Jadi radiyah. Di sini seolah-olah kehidupan tu ada berakal tu. Kehidupan itu yang reda dengan dia. Aisyah, kehidupan radiyah. Radiyah ni ismu fa'il. Kehidupan yang reda. Macam kehidupan itu puas dengan dia. Susah nak terjemah, jadi diterjemahkan dalam kehidupan yang senang, lenang, lagi memuas. Dia punya limit dia adalah puas sangat. Hidup di syurga itu. Fi jannatin aliyah, di syurga, dengan bangunan, dengan mahliga yang tinggi darjatnya atau tinggi, qutufuha daniyah. Tapi walaupun tinggi, kalau kita kata bangunan dia, mahliga dia, istana dia tinggi-tinggi, tapi buah dia tetap rendah. Buah-buahan dia boleh dipetik, rendah. Buah-buahannya dekat untuk dipetik walaupun mahligai dia tinggi-tinggi. Kenapa Allah biasanya dalam Quran kalau cakap buah-buahan ni, biasanya Allah cakap mudah untuk dipetik, dekat ataupun rendah untuk dipetik. Buah-buahan, tuan-tuan, kalau kita pergi ke kebun buah-buahan, kalau tinggi kita tengok aja, tuan-tuan. Rambutan kalau tinggi, sedap macam mana pun kita tengok saja. Durian sedap tak? Tapi kalau di atas pokok, termenung aja kita tengok saja. Kalau dah jatuh dekat dengan kita baru sedap. Kalau dia di atas pokok, cantiklah. Jadi dia tidak seronok kalau buah macam mana cantik pun, tapi dia tinggi tak boleh dipetik. Jadi biasanya Allah Subhanahu Wa Taala cakap kalau buah saja Allah cakap mudah untuk dipetik. Dan dikatakan kepadanya, kulu washrabu hani'an bima aslaftum. Makan, minumlah, minumlah sebagai nikmat yang lazat dan baik bagi kamu. Bima aslaftum. Ini dia punya kunci dia. Bima aslaftum, dengan sebab. Ini asbab dia. Asbab dia apa? Bima aslaftum fi ayyamil khaliyah, dengan sebab apa yang kamu kerjakan pada masa yang lalu, iaitu di dunia. Dia dapat ini atas amalan dia, amalan soleh dia. Itu kan. Dan kita kaitkan tadi, kerana dia yakin dia akan hadapi hari perhitungan, dia buat amal soleh. Dan dapatlah ganjaran dia. Allahu Akbar. Ni ganjaran dia. Orang kita kadang dia boleh internalize, dia boleh faham. Kalau kerja tak ada gaji. Itu kalau tak ada amal, nak fikir tentang syurga, tak masuk akal, tak logik. Kau tak beramal pun, tapi rasa masuk syurga dibalas dengan balasan yang baik. Macam mana tak buat kerja, macam mana nak dapat gaji? Kalau tentang agama ni, macam semuanya tak logik. Kalau orang yang tak solat, tak puasa, tak itu, kalau kita tanya dengan dia, engkau ni nanti di akhirat masuk syurga ke masuk neraka? Syurga lah, kita orang Islam cakap. Mana masuk neraka? Syurga. Engkau tahu syurga tu tempat dia macam mana? Mahal dia punya istana dia. Awak sekarang ni nak rumah sewa je, nak beli rumah satu bilik pun, nak kena kerja keras. Ini nak dapat istana mahligai. Tapi solat pun tak nak buat apa kerja. Tapi tak tahulah pasal kita lihat ni orang-orang yang tak beramal ni,
Dia punya cita-cita tinggi betul. Nak dapat malaikat. Luasnya syurga 91 rumah syurga tu 90 km tuan-tuan. 90 kali 90. 90 kalau sini Johor sampai 90 km nak sampai Yongping situ 90 km dia punya luas dia. Awak nak dapat rumah kecil saja kerja macam nak gila. Ni nak dapat rumah 90 kali 90 tak nak buat apa-apa pun. Allahu Akbar. Jadi terbalik betul akal. Orang yang tak beramal ni fikiran dia terbalik betul. Tapi dia angan-angan syurga tapi tak nak beramal. Di sini Allah kata orang ni masuk dengan sebab saja. Dengan rahmat Allah. Semua kita masuk dengan rahmat Allah tapi sebab apa? Yang mendapat rahmat Allah amal soleh. Bima aslaftum. Dengan apa yang kamu kerjakan di dunia dulu. Ni dah orang yang tak beramal pula. Fa amma man utiya kitabahu bishimalih. Ni golongan yang kedua. Kita mohon Allah lindungi kita daripada golongan ni. Adapun orang yang menerima kitabnya dengan tangan kirinya, fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Menjerit dia, menyesal dia, menangis dia pada hati, menyesal dia betul-betul. Alangkah baiknya kalau aku tak diberi kitab amal. Allahu Akbar. Macam orang yang exam, kalau dia tengok keputusan semua merah, semua merah punya keputusan, benci dia betul dengan report book dia. Report card dulu kita, report book, report card, benci betul dia kalau tengok semua merah saja. Kan kita benci, aku tak nak tengok, nak tunjuk orang terus, sembunyi terus. Diam aja. Macam mana keputusan? Muka muram je. Okeylah. Gitu je. Senyap, tak nak buka pun. Tak ada orang pun nak tengok. Kadang mak bapak pun dia tak bagi. Dia sign sendiri. Itu dululah kita kan. Kalau banyak merah je, tak nak tunjuk, tak nak tunjuk orang pun. Allahu Akbar. Menyesal betul dia. Kalau boleh aku tak diberilah kitab amal ni. Dia angan-angan ya laitani tu angan-angan. Dia berangan alangkah baiknya kalau aku tak dapat kitab ni. Walam adri ma hisabi, dan alangkah baiknya kalau aku tak tahu aku punya perhitungan. Allahu Akbar. Hidup dia tak macam orang di atas tu, tidak berdasarkan perhitungan. Jadi dia cita-cita dia alangkah baiknya kalau aku tak tahu hitungan amal aku tak tahu keputusan, aku tak dapat kitab ni. Dan dia cakap ya laitaha kanatil qadiyah, alangkah baiknya kalau aku mati dulu, kalau aku mati macam dulu di dunia. Itu dia qadiyah ni. Qadi yang putus iaitu yang menamatkan dia punya kesudahan dia lah, itu tidak dibangkitkan lagi. Maksudnya dia bercita-cita untuk mati. Baik alangkah baiknya kalau aku mati. Dulu di dunia kalau cakap tentang mati marah betul. Dulu di dunia tak ada doa pun untuk mati. Ni terbalik tuan-tuan. Bila sekarang di akhirat berdoa untuk mati. Alangkah baiknya kalau aku mati, kalau aku mati. Dalam ayat yang lain dia kata kepada malaikat Malik, bunuhlah kita, matilah kita, matikanlah kita. Kan kita cakap suasana akhirat ni dia terbalik tuan-tuan. Dulu orang ni kita kata paling suka sekali hidup. Kalau nak cakap tentang mati, nak cakap tentang akhirat, nak cakap tentang hidup sesudah mati, nak cakap tentang mati je, tak nak usui lah engkau, jangan cakap tentang mati lah. Kadang orang Islam pun macam gitu. Kita cakap tentang mati, apa depan rezeki cakap tentang mati? Warak betul. Tak boleh cakap mati depan rezeki. Cakap tentang mati ni, jangan cakap tentang mati. Tak mau sebut pun tentang mati. Macam mana dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadimul ladzat. Perbanyakkanlah mengingati yang memutuskan kelazatan. Apa tu mati? Rasulullah suruh kita banyak mati. Tapi biasa kita tak nak ingat mati. Nak cakap tentang mati pun tak nak. Satu hari bila kita cakap tentang mati? Daripada pagi, daripada subuh sampai isyak tidur, tak ada pun kadang. Kalau dah tak cakap, tak ingat pun tentang mati. Jadi bila di akhirat, nak mati pula. Tadi di dunia macam fobia sangat, macam tabu sangat, sui sangatlah cakap tentang mati. Tak mau sebut pun tentang
tentang mati. Tapi di akhirat, oh betul nak matilah kalau boleh, aku matilah. Allahu Akbar. Dia tengok orang dia, dulu dia tak nak mati, sekarang ni dia nak mati pula. Dia dah tak boleh tahan lah. Bila suasana dia, bila dapat keputusan aja, ini belum seksa lagi tuan-tuan, belum seksa lagi. Baru dapat keputusan, baru dapat kitab daripada tangan kiri, baru dapat keputusan kalau boleh aku matilah. Dia nak mati. Allah Subhanahu Wa Taala teruskan kata-kata dia lah, ma'aghni anni maliyah. Harta aku tak dapat tolong aku sedikit pun, tak guna harta aku. Marah dia betul, menyesal dia. Dengan dulu dia kaya banyak harta, kita semua kaya lah, kita semua dikira banyak harta, tapi tak pelokek kedekut sangat nak bantu orang. Jadi pada hari itu harta dia tak berguna pun. Dia mati tinggalkan harta yang banyak sekali. Bila dia mati, biasa orang kaya, dia mati ni, aset dia dengan kekayaan dia banyak sekali tuan-tuan. Tonton yang kalau ada duit lah, tonton yang ada ratusan ribu di dalam bank, atau ada aset, rumah banyak ini semua. Bila tuan-tuan mati, hari malam ni tuan-tuan mati, habis semua. Manfaat tak harta tu semua? Tak ada pun. Yang apa yang tuan-tuan infakkan, itu aja yang manfaat. Yang tinggalkan, yang terpaksa ditinggalkan lah, sehingga ditukar nama, tukar nama, tanah dia, rumah dia, bank account dia, semua kena tukar nama tu. Itu tak bermanfaat langsung. Tak bermanfaat. Kalau orang tu millionaire, ada 1 juta, mati tinggalkan 1 juta dalam bank, apa manfaat 1 juta dia tu? Apa manfaat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rezeki kamu, apa yang kamu pakai, apa yang kamu makan, dan apa yang kamu infakkan, itu semua rezeki kamu. Yang kamu tinggalkan, rezeki apa? Rezeki waris kamu. Itu adalah rezeki waris kamu. Dia dapat, diorang dapatlah. Dia dapat manfaat dia. Kita tak dapat manfaat apa-apa. Jadi orang ni kata harta dia yang banyak ni tak dapat tolong dia di akhirat. Harta yang boleh tolong seseorang itu harta yang dia diinfakkan. Harta yang tak diinfakkan semua tak ada tolong. Harta tu tak tolong kita. Halaka anni sultaniha. Lenyaplah daripada kekuasaan. Ada cakap kekuasaanku, ada yang kata sultaniha tu hujah. 2 tafsiran lah. Satu cakap binasa, lenyaplah kekuasaanku. Dan dikatakan lalu apa yang terjadi pada dia. Kita tanya, apa terjadi kepada orang ni bila dia dah dapat keputusan yang buruk ni? Lalu Allah perintah, khudhuhu faghullu. Allah perintah siapa? Malaikat. Khudhuhu faghullu, tangkap orang ni dan belenggulah dia, ikat dia. Tangkap dan ikat. Jadi dia kena tangkap dan diikat. Kata-kata ulama macam dalam surah Yasin, tangan dia kena ikat sampai ke leher. Dibelenggu, diikat. Summal jahimu sallu, dah diikat, kemudian bakarlah dia di dalam neraka jahim. Tangan semua dah kena ikat. Ini kan kita tengok baru ikat aja, tuan-tuan. Baru ikat dan dimasuk dalam neraka jahim. Bukan itu lagi, selain daripada itu, summa fi silsilatin zar'uha sab'una zirahan fasluku. Kemudian dengan pada rantai besi yang ukuran 70 hasta. Ini ada yang cakap secara hakiki, atau ada yang cakap sebagai kiasi aja, iaitu betulnya panjang 70 hasta, tuan-tuan. Rantai besi ini apa nak dibuat kepada dia? Fasluku, masukkanlah dia. Macam mana rantai ni nak masuk ke mana? Rantai besi yang panjang masuk ke dubur dia. Ini ulama tafsirkan. Masuk ke dubur dia dan keluar daripada mulut dia. Masuk ke dalam dubur orang tu dan dia keluar dari mulut dia. Masya Allah. Kita tengok, tuan-tuan. Dia punya siksaan. Tadi kena ikat, yang ini kena lingkar. Macam mana punya, betul-betul jadi macam sate lah, tuan-tuan. Sate kan, kalau kita tengok sate daging gini, macam mana kita ada lidi sate tu, kita cocok dia kan, dah cocok buat apa, tuan-tuan? Panggang lah. Jadi orang ni
dah kena cocok dengan rantai besi ni, dah kena lingkar, dah kena belit dengan rantai besi ni, dan dia dibakar. Allahu Akbar. Bakar dalam keadaan hidup tu. Kita semalam kita cakap ini salah satu daripada azab siksaan di akhirat nanti di dalam neraka. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jauhi kita daripada azab neraka. Jadi dia kena bakar dengan macam kena barbecue gitu. Macam kena barbecue dalam keadaan hidup. Kalau barbecue ni kambing bakar ke daging bakar ke apa, dia dah mati. Kambing tu dah mati. Ini manusia dibakar dalam keadaan hidup. Kita boleh bayangkan. Sebab dia apa? Innahu kana la yu'minu billahil azim. Sebab dia kerana dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu sebab dia. Jadi i'tiqad dia i'tiqad kafir. Ada kekufuran, ada keingkaran. Lawan kepada iman adalah kufur. Tidak beriman berartinya dia ada melakukan perkara yang kafir. Melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang teruk, paling teruk sekali i'tikad seorang itu adalah kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian akhlak dia, tabiat dia paling teruk sekali, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak menggalakkan memberi orang miskin. Kalau orang ni tuan-tuan, kalau dia tak galakkan orang lain bagi makan orang miskin, agaknya dia bagi tak makan orang miskin? Dia tak galak orang lain bagi makan orang miskin, agaknya dia bagi tak makan orang miskin? Dia tak bagi. Ini akhlak paling teruk sekali. Itu dia tidak akhlak kita cakap dengan orang lain lah. Tadi kita cakap i'tiqad dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia lakukan kekufuran. Sekarang dia dengan orang sekitar dia, dengan orang lain ini, itu ta'am pun dia tak bagi makan. Dia bukan nak cakap dia bantu orang susah, dia ta'am. Ta'am ni berapa banyak tuan-tuan? Kalau pagi inilah, ini bulan puasa, kita tak boleh bagi orang makan. Kalau kita nak bagi orang makan, kalau kita nak bagi satu orang miskin, dia duduk tempat tepi ni, tempat tepi jalan, kita nak bagi orang makan, agaknya berapa dolar atau berapa ringgit agaknya. At least pun kita beli sini ada jual nasi lemak RM1 aja. RM1 pun kedekut sangat kita nak bagi orang makan. Memang kenalah gini Allah cakap ta'am, makan, apa saja makan. Ada apa saja, bukan tak semestinya nasi biryani, tak mestinya spaghetti ke apa yang mahal-mahal, chicken chop ke apa. Bagi aja nasi lemak pun boleh. Nasi lemak pun boleh. Dahlah dia tak bagi. Orang lain bagi pun dia marah juga. Dia tak galakkan orang bagi. Kadang kita tak ada duit nak bantu orang. Kalau kita tak ada duit nak bantu orang, at least kita galakkan lah. Kita forwardkan message tu. Kita ada orang susah lah. Kita tak ada kemampuan untuk bantu. Kita galakkan lah. Ini dia tak nak galak. Kalau benda-benda lain dia galak. Kalau video-video, kalau cerita-cerita ini, semua dia viral. Tapi bila minta bantuan, jarang kita dapat viral. Kadang-kadang je kita masuk kepada WhatsApp group kita tentang bantuan. Pasal tak ada orang forward. WhatsApp tentang minta bantuan. Tak ramai, ada jugalah. Tapi tak ramai orang. Dia akan WhatsApp. Kalau sampai kepada dia, ini kita lihat diri kita tuan-tuan. Jangan tengok orang lain. Kalau sampai kepada kita WhatsApp tentang mohon bantuan lah. Siapa sajalah mohon bantuan. Kita ada viral kan tak tuan-tuan? Biasanya tak. Kalau saya lah. Saya tengok. Kita tak gairah kita macam kita dapat video-video. Video-video apa, gairah betul kita nak viral. Yang ini tak gairah pula. Adalah kita tak bantu. Kita pula tak galakkan. Ini yahuddu tu galakkan. Kalau awak tak nak bantu, awak galakkan orang lain lah. Kalau awak tak mampu, galakkan orang lain. Ini teruk betul orang ni. Kemudian Allah kata falaisa lahul yauma hahuna hamim, dan tak ada satu kawan pun, sahabat rapat, kaum kerabat, sahabat handai yang rapat untuk membantu dia. Allah.
Dia hidup di dalam neraka ni solo tau tuan-tuan. Kenapa saya cakap solo? Tak ada kawan lah. Dia nak mengadu dengan siapa tuan-tuan? Orang ni hidup dalam neraka. Dia nak mengadu dengan siapa? Kalau dia nak madu dengan kawan dia, sakitlah aku, panaslah aku, kena bakar, kena ni. Kawan dia cakap, kau ingat kau seorang aja ke sakit? Aku pun sakit juga. Dia nak mengadu dengan mak dia kalau dia jumpa mak dia dalam neraka. Kau ingat kau seorang aja ke? Tempat mengadu pun tak ada. Sedih macam mana pun, sakit macam mana, nak mengadu dengan siapa? Semua orang pun sakit. Jadi hidupnya solo aja, sendiri je. Tak ada orang nak bantu dia, tak ada orang nak ambil tahu tentang dia, tak ada orang nak kesian dengan dia, tak ada. Kalau hidup dia solo ajalah, sendiri aja. Tak ada. Jangan fikir nanti orang dalam neraka ni dia duduk sembang-sembang, berbual gini, mana ada. Hidup solo je, dalam keadaan terbakar, muka hancur, muka hangus gini, duduk termenung, tak ada time termenung pun. Menjerit. Sambil bila nak habis menjerit? Menjerit je. Bayangkan kita hidup dalam satu taman itu, semua orang menjerit. Semua orang menjerit. Perempuan-perempuan, lelaki semua menjerit. Bayangkan kita hidup dalam suasana, dalam neraka tu, semua orang menjerit. Semua menjerit. Allahu Akbar. Ya Allah, jauhkanlah kita daripada neraka jahanam. Wala ta'amun illa min ghislin, dan tak ada makanan melainkan daripada air nanah saja. Ni kan kita agak air nanah, la yakuluhu illal khati'un. Last sekali. Tidak akan memakannya melainkan khati'un. Khati'un ni orang yang sengaja. Khati' ni, mukhti' ni orang yang tak sengaja berlaku kesilapan ni, dia sengaja melakukan kesalahan dan dia berterusan melakukan dia. Ini sifat orang ahli neraka ni. Orang ahli neraka ni khati'un. Kata Nabi, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam ini buat kesilapan. Wa khairul khata'in tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang buat kesilapan itu adalah orang yang bertaubat. Dia stop lah. Dia tahu dia salah, dia buat salah, tapi dia stop lah. Dia berhenti dan dia bertaubat. Tapi ini sampai mati, terus saja. Tak bertaubat langsung daripada dia punya kesalahan dia. Kita tengok tuan-tuan. Kadang ada kita dalam kehidupan ni, kita bukan malaikat. Kita tak sunyi. Allah ciptakan manusia untuk menduduki dunia ni yang melakukan dosa, yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan maksiat. Kita tak sunyi daripada melakukan kesalahan, kesilapan. Jangan ingat kita bila dah belajar aja kita jadi sin free punya, sinless punya person. Allah tak cipta kita jadi macam holy man ke, orang yang holy jaga suci, orang yang suci, tak ada. Kita akan buat kesilapan, kita akan buat kesalahan, tapi tak berterusan. Dulu mungkin kita ada buat silap ni, mungkin kita akan ada buat maksiat ni. Dulu mungkin ni. Tapi sekarang kita tak buat. Alhamdulillah. Nanti ada lagi kesilapan yang akan datang kita akan buat. Tapi dia tidak selama-lama. Kita bertaubat. Kita bertaubat. Hari-hari kita discover. saya pakai istilah, hari-hari kita discover kita punya mistake. Hari-hari banyak mistake kita sangat. Terlalu banyak. Kenapa kita tak discover? Sibuk dengan orang lain punya mistake. Sibuk dengan orang lain punya kesalahan sendiri kita lupa. Kalau kita betul-betul duduk fikir kita punya, sekali dalam solat aja kita dah tahu aku buat salah ni, hati aku dah lari. Contohlah kalau orang tu jadi imam, dia tegang solat je, hati dia rasa riak, hati dia ada rasa ujub, hati dah salah tu. Itu semua dah kesalahan. Jangan cakap luar solat, dalam solat pun kadang dia ada buat kesilapan. Atau dia solat, apa ni dalam solat aku teringat tentang makan, minum lah, aku teringat air bandung lah, air ni, air itu. Kan dah salah tu. Dah salah. Jadi dia minta ampun. Sebab itu lepas solat kita baca astaghfirullah. Dia tak berterusan dan orang ni dia berterusan saja. Berterusan dia buat melakukan kesalahan. Ada ulama cakap dia salah pilih jalan.
dia salah pilih jalan. Sepatutnya dia pilih jalan ke syurga, tapi dia pilih jalan ke neraka. Itu dengan melakukan kesalahan. Kesalahan itu semua akan membawa dia ke neraka. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jauhi kita daripada azab siksaan neraka ni, dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke dalam syurga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Itu saja tuan-tuan untuk kita pagi ni. Aku qali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.